Salam Ramadan, Rabu 20 April di MHI. Berkongsi kisah inspirasi bersama pendakwah orang asli yang memeluk Islam ketika berusia 16 tahun dan kini menyampaikan ajaran agama Islam buat kaumnya pula. Selain itu, ikuti laporan khas bersama masyarakat orang asli Muslim suku kaum Semai di Kampung Rakuh, Kuala Lipis, Pahang. Bagaimana kisah Muslim belantara ini menjalani kehidupan seharian ketika bulan Ramadan? Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia Hari Ini, edisi 20 April 2022 bersamaan dengan 18 Ramadan 1442 Hijrah. Semoga anda dan keadaan baik saja, tenang pagi ini supaya kita boleh melalui orang kata baki bulan Ramadan ini dengan penuh rasa kesyukuran. Kesyukuran. #seikhlas hati. Seikhlas hati. Apa khabar Sofia? Sihat Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Oh, tu lah. Lama tak jumpa. Lama tak bersiaran sebenarnya. Oh, yelah Sofia. Yelah, sibuk kata orang tu. Awak lah sibuk. Dengan birthday celebration. Tak ada. Tanya ni, awak dah manfaatkan belum? Apa? Bantu apa? KWSP? Oh, saya belum lagi manfaatkan sebab tak masuk lagi. Tak masuk lagi? Belum lagi. Awak di antara ramai yang belum menerima lah. Betul. Ya, kiranya orang itu. KWSP kan patutnya dikeluarkan yang awalnya 18 kan? Diawalkan 2 hari. Jadi ianya dijalankan secara berperingkat. Yang saya punya dah cek dah. 25 bulan. Alamak, tercakap. Tercakap pula. Nanti bini saya dengar nanti nak suruh beli emas. Nanti terbuka kedai emas pula kan. Itu antara yang tular jugalah sebab saya yang menerima pengeluaran KWSP itu. Orang kata banyaklah antara cara-cara yang dimanfaatkan oleh masyarakat kita ataupun rakyat kita di Malaysia. Kejap, sambil teringat. Kan nak raya kan? Beli emas. Kan nanti makan-makan kan? Makan-makan. Tolong ambilkan tu kuih tu. Oh, gelang. Gelang jalan ambil jauh. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Okey. Ya, kita nak bawakan hari ini yang menarik. Tadi pun anda dah tahu dah kan. Kita nak bawakan kita nak ketengahkan hari ini masyarakat orang asli. Ada kat Malaysia ni terdiri daripada pelbagai suku kaum. Betul. Ada Temia, ada Semai, ada Temuan dan sebagainya. Dan kita memberikan fokus kepada salah seorang ustaz ni. Kata orang tu apa, dah pun memeluk agama Islam seawal usianya 17 tahun. Betul. Bukan itu sahaja. Menyebarkan syiar Islam di kawasan komuniti beliau itu sendiri. Sangat hebat individu ini, sangat hebat orangnya. Dalam setahun saja selepas beliau memeluk Islam, seisi keluarganya juga memeluk Islam. Dan selepas itu bermulalah perjalanannya sehingga hari ini difahamkan telah memasuki usia 40 tahun. Apakah cabaran beliau sebenarnya? Adakah orang kata saya lebih tertarik untuk ingin tahu apakah orang kata kaedah untuk beliau bercakap dengan golongan suku kaum Temiar ini supaya mereka memahami apakah itu asas Islam itu sendiri. Dan ustaz tersebut sebenarnya tidak mengenal tiada istilah putus asa lah kan nak menyebarkan syiar Islam ini. Dan betul apa yang Sofia katakan tadi, kita nak tahu antara cabaran-cabaran yang hadapi. Sebab kita tahu bahawa kalau kita nak menyebarkan agama Islam ni, ada yang suka, ada yang tak suka. Terdahulu pun Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun waktu ketika dahulu pun amat payah susah nak menyebarkan syiar Islam ni di baling batu, di baling najis dan sebagainya. Jadi kita tahu, nak tanyalah kepada Ustaz Wan nanti bagaimana agaknya beliau sendiri dapat memberikan pengetahuan pemahaman Islam di dalam komuniti masyarakat orang asli. Dan juga laporan khas yang dibawakan oleh kami semua diwakili oleh wartawan kami Asri yang telah pun mendekati suku kaum Semai di Kampung Rakuh, Kuala Lipis, Pahang ketika bulan Ramadan ini. Difahamkan hanya 12 orang sahaja. 12 orang sahaja daripada 140 orang penduduk yang memeluk Islam, dan kita nak tahu bagaimana mereka sendiri kelompok yang kecil itu menjalankan bulan Ramadan ini. Wow, sudah pasti ia je sama sahaja berpuasa itu, tetapi skopnya bagaimana kita nak lihat kan. Mungkin ada perbezaan untuk menjalani ibadah puasa di dalam komuniti masyarakat orang asli di Pahang itu. Okey. Kita lihat tadi kita dah pun menyentuh berkenaan dengan KWSP. Okey, nak sentuh COVID dulu COVID dulu. Okey, COVID dulu. Okey, silakan. Okey, silakan saya. Silakan. Okey, jumlah kes baru kita melihat penurunan yang sangat ketara berbanding bulan-bulan lalu. 6,069 kes menjadikan kes kumulatif lebih 4.4 juta kes. Jadi kita harap angka ini ialah walaupun masih menjangkau lebih 5,000 kes, tapi kita tetap berjaga-jagalah. Okey, lagi-lagi nak memasuki raya tidak lama lagi. Betul. Dan ini yang paling
Ni antara kita kongsikan jugalah. Okey. Wang akan masuk ke dalam akaun KWSP kita sebelum Aidilfitri. Ianya dijalankan secara berperingkat lah. Sebab ini kata-kata daripada Menteri Kewangan kita sendiri, Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz. Jangan risau. Kalau permohonan anda belum diluluskan dan penyaluran belum dibuat, KWSP akan memberi komitmen dan mereka akan berusaha untuk menyelesaikan semua permohonan sebelum Aidilfitri nanti. InsyaAllah akan dikreditkan secara berperingkat. Betul. Dan ini saya pasti antara kes yang telah pun diikuti oleh keseluruhan rakyat Malaysia berkenaan dengan kes adik Bella sendiri. Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim mencadangkan 3 langkah bagi memastikan agar kes seperti Bella tidak lagi berulang. Antaranya segera menutup mana-mana pusat jagaan kanak-kanak yang tidak berdaftar dengan JKM atau operasi secara haram bermula di Johor serta-merta. Ini satu tindakan yang sangat tegaslah kita mulakan supaya tiada pihak yang boleh melakukan perbuatan yang sebegitu rupa selepas ini. Itu kita harapkan sebagai rakyat Malaysia. So, solidariti kita itu perlu dikekalkanlah dalam konteks penjagaan anak-anak ini. Kita tak mahu ada lagi kes sebegini rupa berlaku sebab mungkin Sofia, mungkin ada lagi kes macam ni berlaku, mungkin tidak dapat pendedahan media tidak yang dilaporkan. Tidak dilaporkan mungkin. Jadi apa yang dikatakan oleh TMJ kita ini harus diambil berat juga untuk semua orang yang didaftarkan sahaja boleh membuat operasi mereka. Okey, kita nak sediakan ini dia satu laporan yang disediakan. Tadi kita dah cakap tentang inspirasi ini, berdakwah untuk membantu kaum. Ini kisah pendakwah bercakap orang asli lah. Okey, jom kita saksikan individu hebat ini. Bermula dengan hanya membaca kisah para sahabat Nabi di perpustakaan sekolah, timbul rasa minat Wan Mas Indra Juja untuk mengenali dan mendalami agama Islam. Tarikh 2 Disember 1998, Wan Mas Indra memeluk Islam ketika usianya mencecah 16 tahun. Paling istimewa, setahun kemudian keluarganya turut mengikut jejak langkahnya. Dia yang pada awalnya mengambil masa 3 bulan untuk belajar membaca Al-Quran, turut mempunyai sijil dalam pengajian Islam dan dakwah. Melihat betapa indahnya agama Islam dan demi menyebarkan ilmu yang dipelajari, Wan Mas Indra turut berkhidmat sebagai pendakwah untuk masyarakat orang asli. Selain itu, dia yang kini berusia 40 tahun adalah naib kadi yang pertama dalam kalangan orang asli suku Temiar. Allahu Akbar, itu dia individu yang cukup hebat. Sekarang ni itu Ustaz Wan tadi tu dah pun menyebarkan syiar Islam ni berpuluh-puluh tahun lamanya waktu ketika dahulu. Silap saya dah 30 tahun kot kan. Tapi kalau kita dalam komuniti sekarang ni, kita ni kalau kita nak berdakwah sekarang ni dah senang sikit. Sebab sekarang ni gunakan platform media sosial, Facebook dan sebagainya pun kita boleh sebarkan juga kan berdakwah ini. Ya. Dan dengan itu kita ingin mendengarkan sendiri daripada beliau bagaimana beliau sendiri pendekatan beliau untuk mendekati orang-orang kata orang asli ini dan apakah yang mereka perlukan supaya mereka boleh memeluk Islam. Kita terus bersama dengan Ustaz Wan Mas Indra Juja, pendakwa orang asli suku kaum Temiar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih meluangkan masa Ustaz. Satu kisah hidup yang sangat hebat kita boleh kira. Dan mungkin kita mulakan perbincangan kita. Kita difahamkan selepas setahun memeluk Islam pada usia 17 tahun dulu Ustaz. Selepas itu seisi keluarga juga memeluk Islam. Mungkin Ustaz nak kongsikan bagaimana pengalaman itu dan ia bermula dengan dalam keluarga dahulu. Mungkin Ustaz nak kongsikan momen bertahun-tahun lamanya yang memulakan perjalanan Ustaz sehingga kini. Silakan. Ya, terima kasih kepada pengacara kita pada pagi ini, Saudara Fazli dan juga Sofia. Sama-sama. Selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan. Pertama sekali di sini saya nak kongsilah berkaitan dengan Islamnya diri dan juga family. Pertama sekali yang kita lihat pada hari ini, sebenarnya Islam itu agama yang indah, agama yang sangat sempurna apabila pengamal ataupun penganut Islam itu sendiri dapat mengamalkan Islam itu dalam kehidupan. Secara tidak langsung, ia memberi contoh teladan yang baik kepada masyarakat di sekeliling. Jadi pengalaman kami, saya sendirilah apabila memeluk Islam, Alhamdulillah secara perlahan-lahan setelah mula belajar mendalami agama Islam itu dan akhirnya bukan saja setakat hidup saya, bahkan sistem kehidupan saya telah berubah daripada norma yang biasa kepada norma yang luar biasa. Dan selama tempoh setahun, akibat daripada pengamalan Islam itu telah menyebabkan
keluarga saya sendiri, ibu, ayah, adik-beradik telah tertarik dengan Islam kerana mereka melihat bagaimana seorang budak yang agak nakal boleh tiba-tiba berubah secara drastik menjadi seorang yang bukan sangat baiklah, just dia boleh menjadi contoh teladan. Sebab memang tidak dinafikan setiap manusia ni bila belum mendapat hidayah, kehidupan dia agak kasar lah, bukan semua. Tetapi Masya Allah bila telah dapat hidayah, berubah secara total kehidupan saya daripada tidak bersistem kepada bersistem. Maknanya di sini rupa-rupanya Islam itu sebenarnya satu jalan hidup yang boleh mengubah kehidupan kita menjadi daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau orang menerima hidayah itu melalui pelbagai cara, pelbagai rupa. Ada yang menerima hidayah melalui mimpi. Ya, pada malam itu mungkin mimpi dan esoknya mungkin tersedar. Mimpi itu sebenarnya adalah salah satu daripada tunjuk jalan ke arah jalan yang benar itu. Ustaz, sudah pastinya kita tahu pelbagai dugaan yang ditempuhi untuk memberikan pemahaman tentang konsep Islam di dalam komuniti masyarakat suku kaum Temia di komuniti Ustaz Wan sendiri. Saya pasti juga ada yang mungkin menolak dan sebagainya. Ceritakan kepada kami apakah mungkin dugaan-dugaan yang harus ditempuhi dalam menyebarkan syiar Islam ini di sana. Alhamdulillah, soalan yang sangat baik daripada pengacara kita Surah Fazli. Terima kasih. Sebenarnya Islam ini dia akan nampak indah apabila ada contoh teladan. Maknanya ada ikon-ikon ataupun di kalangan mereka yang beragama Islam ini menunjukkan contoh yang baik. Dan itu adalah satu kunci kepada hidayah kepada mereka-mereka yang sedang mencari hidayah untuk berubah daripada yang kurang baik kepada yang baik. Jadi di antara cabaran untuk kami lah bagaimana untuk menyebarkan syiar betapa indahnya Islam itu, pertama sekali ialah masalah dari segi contoh teladan, terutamanya daripada masyarakat kita sendirilah. Apabila contoh teladan itu sukar jadi masalah, sebab pengalaman kami memeluk Islam pada masa umur 16-17 tahun dulu, apabila melihat kehidupan para sahabat di ketika itu agak berbeza sedikit dengan suasana yang ada pada hari ini. Jadi sedikit sebanyak ia menyebabkan banyak pihak akan rasa tersalah tafsir. Maknanya betul ke Islam itu begitu, betul ke begini, tetapi realitinya tidak sama, tidak relate lah dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi Alhamdulillah rezeki saya lah dapat hidayah melalui kisah-kisah sahabat. Bila melihat kehidupan mereka, Masya Allah, kan, tersentuh hati, kata, oh rupanya macam di Islam tu ya. Bila melihat susah payahnya mereka itu untuk bersyahadah. Jadi dalam masyarakat orang asli pun samalah. Mereka hanya perlukan contoh teladan lah. InsyaAllah seandainya ada ikon-ikon ataupun mereka yang boleh menunjukkan, orang kata inilah Islam itu, insyaAllah rasanya mudah untuk orang menerima. Sebab orang asli ni dia lebih cenderung kepada Islam. Sebab apa? Kehidupan dalam Islam itu, akhlaknya, sahsiahnya sebenarnya sudah ada dalam masyarakat orang asli. Cuma just kita nak cari di mana point, itu saja. Wallahualam. Ustaz sebutkan tadi Ustaz perlu mencari point itu sendiri untuk kita mendekati suku kaum Temiar dalam orang kata golongan kita sendiri kan. Tapi bila kita berkata berkenaan orang kata menyentuh perasaan, menyentuh jiwa, pemahaman mereka, setiap individu adalah cukup berbeza apa yang mereka perlukan, pemahaman mereka. Jadi bagaimana Ustaz meletakkan fokus Ustaz itu untuk memastikan apa yang disampaikan ajaran Islam itu benar-benar sampai kepada setiap seorang individu yang mendengar ceramah Ustaz ataupun dakwah Ustaz sendiri? Apakah pendekatan yang digunakan? Terima kasih Sofia. Sebenarnya saya lebih menggunakan kaedah saya bukan orang Melayu. Saya gunakan bahasa saya, latar belakang saya. Saya kata saya pun orang asli, tapi saya pun boleh amalkan Islam dalam kehidupan saya. Sebab masyarakat orang asli, dia pun macam Arab Jahiliyah lah. Kalau kata Nabi itu di kalangan malaikat, pasti mereka tak nak ikut kan. Orang malaikat bolehlah, dia tak ada nafsu kan, dia taat. Tapi kalau kata di kalangan orang asli itu sendiri kan, dia guna bahasa yang sama, lahir di kalangan mereka, sedikit semangat dia akan memberi mereka akan beri kejutan. Orang asli boleh semayang, orang asli boleh baca Quran, orang asli boleh amalkan Islam kehidupan. Dia akan jadi satu kejutan sebab fahaman di kalangan masyarakat kita semua orang asli lah, mereka salah faham. Isu masuk Islam ini kita jadi bertukar identiti bangsa daripada orang asli jadi orang Melayu. Yang inilah sebenarnya fokus utama kami lah untuk mengelakkan supaya salah faham bahawa Islam itu dengan kaum itu adalah satu perkara yang berbeza. Islam, agama, kaum itu ialah bangsa.
Okey. Okey, baik Ustaz, ni mungkin soalan terakhir daripada kami lah. Setiap manusia ni mempunyai pelbagai godaan, terutama sekali bulan Ramadan ni pun ada juga godaannya. Saya nak tanya secara peribadilah Ustaz, apabila dah mengenal agama Islam ni, apakah mungkin terdetik ada macam godaan-godaan? Yalah, kita baru peluk Islam, kadang-kadang ada bisikan-bisikan jahat di telinga kita mungkin, yang mana mungkin kita dengar ada komuniti yang jangan ikut Ustaz Wan. Mungkin ada cabaran-cabaran yang dihadapi sepanjang tempoh menjadi secara realistiknya. Ya, secara realistiknya. Ustaz. Ya, terima kasih kepada Fazli dan juga Sofia. Kita fokus pada bulan Ramadan lah. Ramai yang beranggapan bulan Ramadan ni lah bulan untuk umat Islam berlapar ataupun bulan kita susah nak makan. Tapi sebenarnya bila kita lihat realiti kehidupan di Malaysia terutamanya, sebenarnya bulan Ramadan ni bukan bulan lapar, tetapi bulan untuk menarik rezeki. Sebab pengalaman kami di pendalaman, banyak asnaf-asnaf fakir miskin, orang asli yang Islam atau saudara-saudara kita di luar bandar, mereka telah mendapat rezeki yang melimpah ruah, bantuan-bantuan daripada pihak berkaitan agensi Jabatan Agama, NGO, terlalu banyak melimpah ruah sehingga kan bantuan itu lebih daripada bulan luar Ramadan. Jadi maknanya bulan Ramadan ni sebenarnya bulan menarik rezeki. Sebab itulah kita terutama saya lah bersyukur menjadi umat Islam kerana dengan kedatangan bulan Ramadan ini banyak masyarakat yang kita boleh bantu walaupun mereka itu berada di hujung dunia, terutamanya masyarakat asli. Dan pengalaman kami sendiri pun di pedalaman, masya-Allah, sangat mewah bulan Ramadan ni. So tidak ada timbul masalah kata bulan lapar dan sebagainya. Subhanallah. Indahnya bulan Ramadan ini bagi suku kaum Temiar, dan kita benar-benar berterima kasih pada Ustaz kerana sudi meluangkan masa menceritakan apakah kata perjalanan Ustaz sendiri supaya kita sebagai orang Islam ni mungkin sedikit sebanyak lebih bersyukurlah dengan apa yang kita ada ya. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Wan Masindra Juja, pendakwah orang asli suku kaum Temiar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah dia. Bestlah sebenarnya dapat mendengar perkongsian dakwah sebegini rupa kan. Jadi kita yang mana mungkin dah beragama Islam sejak lahir ini harus kekal istiqomah lah dan jadikan orang-orang seperti Ustaz Wan tu sebagai ikon, sebagai kata orang tu idola lah kan. Betul. Untuk kita ni. Dan saya suka dengarkan kerana saya dari keluarga yang bercampur-campur bangsanya ya. Dan mungkin keluarga saya sendiri adalah keluarga Islam, tetapi ada keluarga yang bukan Islam. Jadi disebutkan oleh Ustaz tadi bila kata pemahaman Islam itu agama adalah agama. Itulah pegangan kita, tetapi orang kata budaya ataupun orang kata background kita lah, bangsa kita sendiri tidak akan berubah. Itu kekuatan yang perlu kita ingati untuk kita memeluk Islam. Baik. #Islam itu mudah. Senang sebenarnya. Okey, kita ada perkongsian yang nak kongsikan. Anak muda mengekalkan amalan postcard raya. Awak masih gunakan tak? Saya jarang, tak, kan? jarang. Tapi saya dapat ada orang mesej saya minta saya punya alamat untuk tahun ni. Katanya nak postcard raya. Saya rasa macam mengimbau kembali lah zaman dulu kan. Ini antara aktiviti yang dilakukan yang mempunyai lebih 1000 koleksi kad raya. Jom kita saksikan. Menarik Dunia teknologi semakin berkembang maju sehingga ada warisan turun-temurun yang semakin dilupakan. Antaranya seperti tradisi menghantarkan ucapan hari raya yang diamalkan satu ketika dahulu. Namun bagi Muhammad Azim Azizan, 24 tahun dari Alustar Kedah, dia masih berpegang kepada nilai sentimental menghantar kad hari raya secara pos. Amalan yang kini jarang dilakukan oleh golongan muda. Menurut Azim, keunikan pada kad raya adalah boleh disimpan berbandingkan ucapan di laman media sosial. Ini adalah kerana mesej ucapan yang boleh hilang jika terpadam, aplikasi diformat atau telefon rosak. Menghantar kad raya secara pos juga sangat klasik dan mempunyai nilai estetika tersendiri. Ini zaman teknologi, zaman maju. Banyak gunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp untuk lagi cepat. Nak bagi dengan cara sebegini ni untuk kita menghantar kad raya ni perlu diteruskan lah. Jangan sampai serat jalan je. Sebab ni kad raya ni daripada dulu lagi turun-temurun. Demi minatnya, Azim sanggup membelanjakan lebih RM300 untuk membeli kad raya dan stem di kedai buku sekitar Alustar dan Citra Kedah.
Selain itu, menulisnya dengan tulisan tangan berserta susunan ayat dan pantun seloka dapat memberi maksud dan pengertian yang tersendiri. Kini dia sudah mengumpul lebih 1,000 kepingkat ucapan hari raya sejak mula menyimpannya pada tahun 2017 ketika masih bersekolah. Katanya selain daripada rakan dan saudara mara, dia pernah menerima ucapan balas kad raya daripada golongan kenamaan, pejabat kerajaan dan paling mengejutkan diterima daripada Sultan Brunei. Keunikan sampul setiap negeri, setiap orang dan lain-lain. Itu yang cantik. Yang paling saya cantik yang pada luar negara iaitu Sultan Brunei lah. Sultan Brunei dia lain-lain ada 1 tahun tu dia hantar ucapan selamat hari raya, lepas tu dengan tanda tangan dia sendiri. Dengan pen kita tengok lah yang mana original, yang mana yang print. Dia hantar guna sign yang original punya lah. Minat Azim diinspirasikan daripada papanya, Azizan Harun, 58 tahun, yang menyimpan pelbagai koleksi kad raya ketika kecil. Disebabkan itu, Azizan turut memberi galakan kepada minat anaknya itu. Malah Azizan juga menyimpan kad raya ketika zaman muda, iaitu sekitar tahun 1970-an. Zaman di mana tradisi menghantar dan membalas kad raya sangat meriah dilakukan. Saya pemula kumpul ni hantar kad raya ni saya dulu murah. Semua untuk mengeratkan ni tali silaturahim dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara adik-beradik, semua melalui kad raya lah. Bila dapat kita murah kad raya ni dulu, kita kata saya pun salah seorang peminat ramai peminat minat kumpul koleksi macam ni sampai dah sekarang. Walaupun perkembangan teknologi tetap diikuti, semangat Azim dan bapanya secara tidak langsung dapat mengekalkan tradisi yang kini semakin dilupakan. Seperti peribahasa, yang lama dikelek, yang baru didokong. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Dan di segmen kali ini kan Fat, saya rasa satu penceritaan yang kuat lah. Daripada 140 orang, 12 orang saja memeluk Islam dan mereka menjalani bulan Ramadan seperti kita. Kan, macam mana lah masih berpuasa, masih menjalani ibadah tu. Itulah dia kan. Macam mana lah agaknya bangun sahur tu, adakah lihat macam kita ataupun tak bersahur ke kan? Kita tahu. Jom kita saksikan, ini dia satu bingkisan yang disediakan oleh wartawan kami Asri. Musim Belantara, kisah orang asli beragama Islam suku kaum Semai. Ya, di Kampung Rakoh, Kuala Lipis, Pahang. Jom kita saksikan. Kampung Rakoh, Pos Lenjang, Kuala Lipis, Pahang. Menyelami kehidupan masyarakat orang asli, suku kaum Semai, kehidupan yang masih tidak tercemar dan berpaksikan sumber alam semula jadi. Hutan dan pergunungan menjadi daratan buat etnik ini menjalani rutin kehidupan seharian. Jauh dari bandar, mereka hanya meneroka hasil hutan sebagai sumber utama bagi memperolehi makanan dan pendapatan.
Bukan mudah untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Bagi keluarga Jamaluddin Sepita, mereka diamanahkan untuk menjaga surau yang dibina untuk kemudahan Muslim minoriti di sini. Hanya 12 orang daripada 140 penduduk kampung ini yang memeluk agama Islam. Masih mengekalkan tradisi yang sama, namun ada perbatasan agama yang dipatuhi. Hari ini giliran Zairin Sofia Jamaluddin ditemani ibunya, Kamaria Geloho, untuk memantau keadaan surau di samping menjaga kebersihan rumah Allah dengan bayaran RM300 sebulan. Itulah pendapatannya untuk menampung perbelanjaan harian selain wang yang diperolehi oleh bapanya sebagai penoreh getah. Di samping itu, Jamaluddin yang mesra disapa Pak Din memulakan rutin harian menoreh getah seawal jam 5 hingga 10 pagi. Namun melihatkan keadaan cuaca yang kian mendung, Pak Din perlu pulang segera jika tidak mahu basah berteduhkan daun dan kayu hutan. Pokok getah yang sudah ditoreh terpaksa dibiarkan kerana susu getah akan rosak apabila bercampur air hujan. Tidak sesuai untuk dijual. Hujan membasahi bumi. Berteduh di dalam rumah buluh, bapa berusia 66 tahun ini cuma bertawakal dan mengharapkan cuaca bertambah baik pada keesokannya. Waktu buka, biasalah kalau ada ubi-ubi, kalau ada nasi-nasi. Samalah. Macam tu. Sofia kata ada sayur. Sayur pun tanam juga. Oh, tak ada sayur. Kalau saya rajin, saya cari pucuk paku. Kadang-kadang pucuk ubi. Macam tu. Itu sajalah, lauk lain tak ada. Macam ayam, macam daging tak ada lah. Macam daging ayam, kalau ikan, kalau ada duit saya belilah. Kalau tak ada, tak adalah. Saya sendiri carilah. Kadang-kadang saya pancing lah, kadang-kadang saya jala. Macam itulah. Ada masuk kelas mengaji ke? Ada ke? Siapa, saya? Tak adalah saya. Sini? Tak ada. Ada orang datang ajar ke? Tak adalah. Sini tak ada lagi? Tak ada lagi. Sudah berapa tahun? Saya ingat ada 2 tahun ke 3 tahun macam itulah. 2 tahun dah tak ada orang datang ajar? Masa tu musim COVID lah. Itu orang tak datang sini. Sampai sekarang. Sebelum COVID tu ada orang datang? Ada. Selalu tak? Selalu. Kadang 1 bulan 2 kali, sekarang 1 bulan 3 kali. Hampir 3 tahun menimba ilmu di perantauan, Sofia, 18 tahun, akhirnya pulang ke pangkuan keluarga kerana ingin membantu ibu bapanya di kampung. Dia lebih selesa tinggal di sini berbanding di kota. Kat sana ada masuk kelas Fardhu Ain je dekat masjid besar. Diorang belajar kisah ambil wuduk, kisah ambil tayamum, kisah solat, lepas tu tentang puasa, lepas tu tentang Al-Quran. Sini nak ajak orang kelas, nak buat kelas pun berat-berat sini susah sikit. Bila kita ajak mengaji, mak diorang macam popek-popek pada kita. Jangan masuk, diorang ni cuma makan gaji apa semua. Ilmu tanpa amal, umpama pohon yang tidak berbuah.
Pengetahuan yang dimiliki oleh Sofia membuatkan dirinya tidak lokek untuk berkongsi ilmu. Namun dia berdepan cabaran untuk menyebarkan kebaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Encik Badin nak ada kek mengaji. Faham dan akur. Dia ikhlas berkongsi ilmu agama kepada jiran sekeliling. Walaupun begitu, dia masih berharap agar mempunyai pekerjaan tetap di kampung agar dapat menampung kehidupan sekeluarga. Apa sahaja yang tersedia di dapur, Kamaria tidak mengeluh menyediakan juadah berbuka puasa walaupun dalam serba kekurangan. Cukup sekadar memenuhi syarat bagi menghilangkan rasa lapar. Jika ada, nasi sahaja pun sudah memadai. Tiada azan kedengaran, hanya berpandukan matahari terbenam bagi waktu berbuka puasa. Yakin dan berserah agar pahala puasa diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna bika manna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Baik, pada hari kebiasaannya, keluarga Pak Din ini akan disajikan dengan lauk yang lain untuk berbuka puasa. Sepertinya ada ayam masak lemak dan juga sayur-sayuran yang dikutip daripada hutan. Tapi pada petang tadi, cuaca hujan dan Pak Din tak dapat ke hutan untuk mengutip hasil hutan. Dan hari ini kita akan berbuka puasa dengan nasi sahaja bersama mi segera yang dimasak bersama daun konyok. Daun konyok. Daun konyok yang biasanya orang Kelantan, masyarakat di Kelantan ataupun di Pantai Timur digunakan dalam masakan asam laksa, betul? Asam laksa. Jadi jemput makan. Kehidupan serba kekurangan, tetapi cabaran hidup sebagai Muslim belantara adalah sesuatu yang harus dipandang murni dalam memastikan agama tetap terpelihara. Saya ada sedikit cemburu lah dengan Astri sebenarnya. Dapat masuk kampung, berkenalan dengan Pak Din sekeluarga. Hebatlah penceritaan sebenarnya kerana mereka walaupun kelompok yang kecil saja tapi mampu untuk mempunyai nilai kekeluargaan itu untuk meneruskan ibadah mereka ketika Ramadan ini. Betul. Tidak nampak kekok lah kan. Kalau mereka yang berpuasa dekat sana sama saja seperti kita ni kan. Macam Asri tu macam awak cakap lah, betul lah kan dapat ke sana. Kalau saya tu saya pergi cari ayam sembelih semua sana. Paling kita makan sayur je. Kalau ada gaji lebih sikit beli ayam. Jadi kita kena bersyukurlah dengan apa kita ada di bandar ni ya. Okey, kita dah lihat macam biasalah MHR dalam setiap kali bulan puasa ini kita nak bawakan satu kisah ini iaitu audit solat. Okey, dan kali ini kita nak bercakap tentang iktidal. Jom kita saksikan. Apa khabar semua? Hari ini saya nak kongsikan kesilapan iktidal, iaitu yang pertama, mereka tidak berdiri dengan betul. Kesilapan yang kedua, tiada tokmakninah, iaitu tiada berhenti sekejap. Contoh yang pertama, kesalahannya ialah okey, saya dari rukuk, kemudian saya bangun hanya separuh, tak tegak habis, hanya tegak sedikit, kemudian dia terus sujud. Baik, itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua ialah tiada tokmakninah, iaitu tidak berhenti seketika, paling kurang subhanallah. Contoh, dari rukuk, okey, tiada tokmakninah, iaitu berhenti seketika. Dan yang ketiga, ramai juga orang buat bila bangun dari rukuk, okey, sami Allahu liman hamidah, tangan ni macam nak main bowling, banyak bergerak. Jangan lebih 3. Sebab dalam mazhab kita, bila lebih 3 kali akan membatalkan solat. Jadi kepada mereka yang banyak goyang, ubah
kepada lepas kita bangun dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah, terus kuncikan tangan kita. Dan kemudian barulah kita sujud. Allahu Akbar. Okey, jadi itu 3 kesilapan yang jom sama-sama kita ubah supaya solat kita sempurna. Dapat sesuatu? Apa lagi? Jomlah kita amalkan. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Seperti mana yang kita tahu bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang cukup bulan yang sungguh mulia, bulan untuk kita mengumpul seberapa banyak pahala. Bagaimana anda nak mengumpul seberapa banyak pahala? Dengan caranya, salah satu caranya adalah bersedekah. Nah, ini nak bersedekah kat mana? Ini saya akan kongsikan. Kita nak bercakap tentang kutipan dana pembinaan Masjid Bukit Sentosa 3. Untuk itu, tanpa berlengah banyak masa lagi, kita terus saja bersama dengan Ustaz Maulana Iqbal Zain, pendakwah dan wakil Masjid Bukit Sentosa 3. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Selamat puasa Ustaz. Selamat puasa. Ustaz, sering kali kita dah pun tahulah tentang banyak ganjaran-ganjaran sebenarnya dalam bulan puasa ini. Andai kata kalau kita ni bersedekah dan juga untuk kita menginfakkan wang kita ini. Jadi sebagai permulaan mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah mungkin ganjaran yang boleh diperolehi. Baik, terima kasih Tuan Fadli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dikasihi, yang dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukur kita berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan dan keagungan. Bulan yang penuh dengan kesucian iaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah, amalan sedekah adalah suatu amalan yang menyebabkan pahala ganjaran kita akan terus mengalir dan terus mengalir tanpa henti. Ya. Seperti mana dalam Al-Quran mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala yang terus mengalir walaupun seseorang sudah meninggalkan dunia ini, masuk di alam kubur, masuk di alam barzakh, tapi buku catatan amalannya masih belum tertutup, ia terus terbuka dan dicatat pahalanya oleh para malaikat. Dan antara amalan yang dapat mengalirkan pahala kita walaupun kita meninggal dunia adalah amalan sedekah, amalan infak, amalan belanja fi sabilillah dan juga amalan wakaf. Oleh itu saya ingin kongsikan berkenaan dengan pembinaan Masjid Bukit Sentosa 3 yang mana ianya sangat-sangat memerlukan bantuan dan juga sumbangan daripada anda penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiapkan pembinaan ini. Pembinaan masjid ini telah mendapat kelulusan daripada pelbagai pihak, daripada Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, daripada Majlis Daerah Hulu Selangor, daripada pemilik tanah dan daripada Persatuan Penduduk Bukit Sentosa 3. Dan pembinaan Masjid Bukit Sentosa 3 ini akan menelan belanja kosnya keseluruhan adalah sebanyak 10 juta ringgit. Oleh itu saya ingin mengajak kepada seluruh muslimin dan muslimat untuk menyumbang dana dan juga bantuan derma, infak dan juga sedekah bagi menyempurnakan pembinaan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, semoga segala urusan dipermudahkan nanti Ustaz dalam pembinaan Masjid Sentosa 3 ini. Dalam bulan puasa ini, kenapa perlunya kita untuk kita bersedekah dan juga untuk kita infakkan duit kita ini lebih-lebih lagi dalam pembinaan masjid ini? Ustaz. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya adalah sangat dermawan, suka bersedekah, suka berbelanja fi sabilillah. Tetapi apabila tiba masuknya dalam bulan Ramadan, sifat kedermawanan dan sifat kemurahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih berganda lagi. Ini adalah sudah tentu kerana Rasulullah ingin mengambil keberkatan daripada bulan Ramadan itu, yang mana setiap ringgit yang disedekahkan, setiap dinar dan dirham yang disedekahkan itu dilipat gandakan dengan lebih hebat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hadid ayat 18. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik lelaki maupun perempuan nescaya akan dilipat gandakan pahala bagi mereka dan buat mereka pahala yang berterusan, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ingatlah bersedekah tidak akan mengurangkan hartamu dan juga tidak akan menjadikan kamu miskin. Ya, benar. Ustaz, tadi Ustaz pun dah kongsikan tentang kos perbelanjaan pembinaan masjid ni lebih kurang 10 juta ya Ustaz. Betul. Jadi sekarang bagaimana kutipannya? Baik, setakat ini kutipan yang telah berjaya dikumpul adalah sebanyak RM780,000.
tak sampai 1 juta. Dan kita masih memerlukan jumlah sebanyak RM9,230,000 untuk melengkapkan dan menyempurnakan pembinaan masjid ini. Ya, insya-Allah. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga apakah antara gambaran yang telah pun ada sekiranya masjid ini terbina nanti. Baik, apabila masjid ini siap kelak, ianya akan dapat menampung sebanyak 1,500 jemaah dan akan menyediakan pelbagai kemudahan untuk aktiviti-aktiviti ibadah dan juga kemasyarakatan di kalangan komuniti yang berada di kawasan Bukit Sentosa 3 itu. Dan masjid ini dilengkapi dengan beberapa kemudahan iaitu ruang solat perpustakaan, dewan seminar, kelas tahfiz, kios perniagaan, bilik pengurusan jenazah, pejabat pengurusan dan lain-lain. Banyak tu sebenarnya kan antara fasiliti-fasilitinya, dan ianya boleh membuatkan lebih daripada 1,500 jemaah dalam satu masa. Okey, jadi sekali lagi Ustaz boleh kongsikan bagaimana caranya untuk mereka nak infakkan wang mereka itu? Baik, kepada para penonton yang dirahmati Allah SWT yang ingin convert currency yang laku untuk kita gunakan di hari akhirat kelak adalah dengan infak tersebut. Kita depositkan dalam bank akhirat, di sana kita akan dapat balik dalam keadaan gandaan dividen yang lebih besar lagi. Maka para dermawan, para budiman boleh menyumbang kepada nombor akaun yang tertera di kaca TV anda. Boleh ambil gambar ataupun screenshot daripada kaca TV. Cara kedua ialah sumbangan secara online. Boleh melayari laman web kami iaitu di www.masjidsentosa3.com. Di situ boleh disalurkan sumbangan yang akan insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah terima seluruh ibadah kita lebih-lebih lagi dalam bulan puasa Ramadan ini insya-Allah. Insya-Allah. Okey, untuk pengetahuan anda bahawa masjid ini untuk pembinaan masjid Sentosa 3 ini ianya dibuat di Rawang nanti Ustaz. Betul. Ya, di Rawang dan untuk kos pembinaannya 10.5 juta. Sekarang ni masih yang ada sekarang ni 700 lebih Betul. Jadi kita memerlukan lebih kurang adalah 9 juta lebih. Jadi inilah masanya untuk anda nak mengumpul selamat akhirat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita demakan wang kita ini, ianya akan mekar selamanya sampai bila-bila mengalirkan wang kita itu. Baik, terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita doakan semoga pembinaan masjid ini dipermudahkan. Amin. Sebab apa? Sebab fasilitinya begitu banyak sekali. Ada sekolah tahfiz dan sebagainya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia kita telah bersama dengan Ustaz Maulana Iqbal Zain, pendakwah dan wakil Masjid Bukit Sentosa 3. Kalau anda yang mana mungkin tidak kata orang tu, yalah kadang kalau yang mana nak derma tengok dalam akaun alamak tak cukup kan. Jangan risau kan. RM1 RM2 pun jadilah kan. Anda kata kalau ramai yang derma tu, maka bolehlah kita lipatkan dengan kita punya pahala. Okey, kita nak berhenti berehat dan selepas ini kita nak bercakap salah satu lagi untuk anda yang nak infakkan wang anda. Kali ini lepas ini kutipan dana kempen Demi Surahku. Jadi anda jangan ke mana-mana. #seikhlas hati bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, tadi kan saya dah cakap sebelum kita berhenti berehat tadi, kita nak menyentuh berkenaan dengan kutipan dana kempen Demi Surauku pula. Jadi anda yang tengok MH hari ini bertuah lah kan. Simpan di handphone ataupun yalah tengok mana-mana ada gambar-gambaran nombor akaun, snap je picture. Nanti boleh kita infakkan wang kita. Okey, kita terus saja ingin bersama dengan tetamu jemputan kita tak asing lagi dekat MH ini. Kita ingin bersama Ustaz Hanafiah Malik, pendakwah selebriti kita. Assalamualaikum Ustaz Hanafiah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria Ustaz ni. Okey Ustaz, kita nak kongsikan, yalah ini kita dah tahu dah tentang maknanya, tapi kita nak tahulah Ustaz boleh terangkan maksud pahala yang berpanjangan yang boleh kita raih sepanjang Ramadan ini Ustaz. Alhamdulillah. Bila kita sebut tentang pahala berpanjangan, perkara pertama dan yang paling penting, yang paling utama adalah berpuasa itu sendiri. Tapi yang lebih dahsyat adalah sedekah. Sedekah. Apabila mati anak Adam, terputus segala amal kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Kenapa perkara pertama dikatakan sedekah jariah? Maknanya, kalap dan letak doa anak yang soleh hujung. Doa anak yang soleh hujung ni apa dia? Iaitu bukan semua orang ada anak. Yang nombor 2, ilmu bermanfaat. Bukan semua orang boleh mengajar ilmu dan berilmu. Tetapi sedekah. Sedekah ini adalah pahala yang berpanjangan. Walaupun kita telah meninggal dunia.
Contoh kami di Yayasan Ikhlas ingin membina sebuah masjid di Long Pasir. Long Pasir ni di mana? Di Sabah. Dan kawasannya di hujung Sabah bersempadan dengan Sarawak dan juga Indonesia. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika kami ke sana, penduduk di sana lebih kurang 1,000 orang. Dan ada di kalangan mereka adalah umat Islam. Yang menyedihkan tuan-tuan, perjalanan ke sana makan masa 3 hingga 5 jam. Dan perjalanan selama sepanjang 127 km melalui jalan balak. Kami kena naik 4x4. Dan baru ni lalu di Sungai Menggilan tu, air deras menghanyutkan sebuah 4x4. Ya Allah, bukan mudah untuk menyampaikan agama. Bayangkan Nabi dulu nak menyampaikan agama pada kita, terlalu banyak cabaran. Ini adalah cabaran yang kecil. Tapi tuan-tuan, tanggungjawab kita bersama dalam bulan Ramadan, kita nak membina rumah Allah. Rumah Allah di Long Pasir ni bernilai 2.5 juta ringgit untuk aktiviti penduduk setempat. Sebelum ni penduduk setempat, tuan-tuan dan perempuan, yang ada 60 orang ni yang beragama Islam ni, terpaksa menumpang di pos kawalan immigration untuk melakukan solat jemaah dan juga melakukan ibadah korban. Terpaksa menumpang kat sana, tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan bila ada program ni, ada orang cakap, Ustaz, kos dia mahal. Ya, memang mahal. Sebab kos pengangkutan barang-barang nak masuk ke kawasan 127 km, kawasan balak pula tu memang makan kos yang mahal. So nasihat saya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita masih ada dalam bulan Ramadan. Kita dah masuk fasa ketiga, nak masuk 10 Ramadan terakhir. Jom pujuk hati kita untuk bersedekah. Tuan-tuan nampak nombor telefon yang tertera, ada note ni, barcode ni tuan-tuan scan, ada nombor akaun tertera. Pujuk hati kita, lembutkan hati kita untuk membantu dakwah Islamiah di bumi Sabah, terutamanya pada penduduk Long Pasir. Long Pasir ni di Sabah ni tuan-tuan, untuk membina sebuah rumah Allah. Jom pujuk hati kita. Bila kita dah bina rumah Allah, dah siap di sana pula, apa berlaku? Penduduk-penduduk di situ pula memeluk Islam. Alhamdulillah, bila peluk Islam, tuan-tuan, ada aktiviti, boleh menarik minat orang bukan Islam kepada Islam, kita pun dapat pahala. Pahala dakwah. Pahala ni, pahala yang berpanjangan masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Boleh juga wakaf atas nama ibu dan ayah yang telah meninggalkan kita, yang mungkin memerlukan pahala dalam bulan Ramadan. 10 Ramadan terakhir ni tuan-tuan, lazimkan dengan banyak sedekah. Dengan banyak bersedekah. Sedekah boleh menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Sedekah juga boleh buat apa? Sedekah juga boleh menyebabkan kita jauh daripada api neraka. Ingat, sedekah walaupun sebelah tamar boleh menjauhkan kamu daripada api neraka. Jom tuan-tuan, jangan pandang raja segala ibadah adalah sedekah. Kerana itu dalam surah Al-Munafikun ayat 10, orang yang telah meninggal dunia merayu pada Allah, Ya Allah, andai kau tangguhkan ajalku, aku ingin bersedekah. Kenapa sedekah? Sedekah adalah jalan mudah ke syurga. Sedekah boleh menyebabkan Allah gembira dan boleh menghapuskan dosa kita. Jom tuan-tuan, tolong kita bina surau ni. Surau ni tuan-tuan, kami nak bina dengan hasrat untuk melangsungkan kelangsungan dakwah di bumi Sabah, terutama membantu penduduk setempat di Long Pasir untuk menikmati sebuah rumah Allah. Jom tuan-tuan, saya merayu 10 Ramadan terakhir ini, rebut peluang ni dengan bersedekah. Sedekah tak ada syarat batal. Dengan niat yang pertama, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bantulah Yayasan Ikhlas dengan hati yang ikhlas untuk membina rumah Allah. Barang sesiapa yang membina rumah Allah, walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan membinakan sebuah malika yang indah di dalam syurga Allah nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Terlalu hebat ya ganjaran ini. Tak susah mana pun kan Ustaz, kalau kita nak infakkan duit kita ni kan. Ada orang cakap yalah, nak membuat kerja-kerja amal ni susah, nak kena turun padang dan sebagainya. Macam kita sendiri pun sekarang ni begitu senang untuk kita dapat pahala. Duduk dekat rumah, transfer tu pun dah dapat pahala yang mekar selamanya Ustaz. Ustaz, difahamkan juga hasrat yang saya ikhlas kepada pembinaan Masjid Long Pasir ni, bukan saja pembinaan masjid, malahan ada lagi pembinaan surau dan juga masjid yang sedang dibina sekarang ni kan Ustaz, kat sana. Betul, kita banyak tempat-tempat yang kita sedang bina surau dan masjid untuk kelangsungan dakwah di bumi Sabah. Tapi yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita target Long Pasir ni terlebih dahulu untuk pembinaan
ini dulu. Bila dah berjaya yang ini tuan-tuan, ada surau-surau yang lain, kita akan bina dalam masa terdekat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey Ustaz, kita doakanlah semoga segala urusan ini dipermudahkan nanti, dan penjelasan Ustaz tadi itu memang jelaslah, jadi boleh menggalakkan kita untuk infakkan duit kita lebih-lebih lagi Ramadan ini. Baik, terima kasih Ustaz. Difahamkan kejap lagi nak pergi Melaka. Saya doakan semoga perjalanan selamatlah sampai bersama dengan tim nanti. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, itu dah kita telah bersama dengan Ustaz Nafiah Malik, pendakwah selebriti kita, bercakap tentang kutipan dana lah untuk pembinaan masjid di Long Pasir tu. Dan kita menyediakan antara platform untuk anda semua menginfakkan wang anda untuk kita melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Senang kan dapat pahala ni sebenarnya. Senang sebenarnya. Ambil effort sikit, ambil gambar je, transfer. Okey, esok kita bawakan topik yang sangat menarik bersempena dengan sambutan Hari Bumi Sedunia dengan tema yang dibawakan tahun ini iaitu pulihkan bumi kita. Apakah yang anda lakukan untuk menyelamatkan bumi kita? Macam saya sendiri, jangan buang sampah sembarang terata. Kan? Bebas karbon lah. Bebas karbon. Kalau saya bawa beg sendiri ketika nak beli belah. Jangan beli plastik walaupun kita mampu beli 20 sen tu, janganlah bawa beg sendiri. Kan, ini senanglah. Okey, jangan lupa untuk menjadi bersama dengan kami esok. Okey. Dan minta maaf kalau ada salah silap. InsyaAllah kita jumpa lagi esok hari. Saya Fazli Fuad. Saya Sofiana Solihatun. Selamat Ramadan. Ramadan. Seikhlas hati di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Seumpama hamba, dia dicemar manusia yang jahil.